bahawasanya punca kuasa jabatan ini adalah melalui Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Di sinilah kami semua bergerak dan bertugas di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Ya. Mana yang tidak ada dalam akta ni, ini yang kita mengharapkan bahawasanya semua rakyat, semua agensi kerajaan, semua syarikat bersama-sama mengembeling tenaga untuk memastikan bahawasanya alam kita sentiasa dalam keadaan yang baik, ya. Keadaan baik, keadaan yang memberikan kesejahteraan kepada siapa saja dan sama-sama untuk mengembeling tenaga dalam usaha ke arah itu. Ini merupakan satu analisa yang telah dijalankan oleh beberapa orang pengarang lah, ya, yang diterbitkan oleh Cambridge University, yang mana mereka telah meletakkan Malaysia di bawah di ranking yang ke-65 daripada 165. Nampaknya tidaklah teruk, tetapi kalau dilihat di dalam buku tersebut, ranking tu adalah lebih baik daripada Singapura, dan ia mengambil kira ke semua 17 sasaran tersebut, dan detalan perinciannya tu boleh didapati di laman-laman sesawang yang terlibat, yang mana telah menceritakan ataupun menggambarkan analisa penulis tersebut dalam pelaksanaan matlamat pembangunan lestari. Again, di dalam penulisan tersebut mengatakan bahawasanya tidak ada data yang mencukupi untuk meletakkan ranking, but this is the best they can do for the whole world lah, untuk ranking ini. Alright, apakah isu yang sebenarnya berlaku di dalam negara kita? Of course, boleh sebutkan, banyak boleh disebutkan, ya. Kita ada pembakaran terbuka, ya, yang sering kali berlaku semasa musim panas, dan kita ada kompleksiti pencemaran udara seperti mana yang telah berlaku di Pasir Gudang, dan juga kontena yang mengandungi buangan terjadual dan sisa-sisa yang tercemar masuk ke dalam negara kita tanpa ada kawalan. Dan kita ada kompleksiti of the Sungai Kim King yang sehingga kini masih lagi diceritakan ataupun dibuatkan oleh setengah-setengah pihak. Penutupan loji air yang berlaku pada tahun lepas, ya, dalam keadaan kita dilanda oleh wabak pandemik. Ada juga kilang-kilang yang mengambil kesempatan yang tidak memikirkan nasib rakyat lain, tetapi hanya mementingkan diri sendiri, telah membuang sisa-sisa ni secara haram ke dalam sungai-sungai kita yang downstreamnya terdapat water intake, ya. Ini merupakan perangai-perangai ataupun tindakan-tindakan yang tidak boleh diterima akal daripada dalam keadaan negara yang semakin maju, dan juga penguasaan ke atas kilang haram. Of course we have many, especially those yang bermasuk sisa-sisa plastik, e-waste dan sebagainya. Ini adalah the emerging issues. Saya rasa isu ni telah cuba ditangani oleh Jabatan Alam Sekitar 5-6 tahun kebelakangan, dan of course kita tidak boleh bersendirian. Kita memerlukan sokongan daripada jabatan-jabatan lain seperti pihak berkuasa tempatan, ya, pemberi AP kepada sisa plastik, dan juga daripada MITI sendiri. Inilah jabatan-jabatan yang perlu bersama-sama dengan kita, ya, pihak custom, untuk menyelesaikan masalah-masalah alam sekitar ni daripada akar umbi lagi, ya. Pihak antarabangsa juga kadang-kadang mengambil kesempatan, luar-luar negara sana mengambil kesempatan negara kita dalam I don't know, probably there's some flaws here and there yang membuatkan dan juga mungkin juga daripada kerjasama daripada orang dalam kita yang membuatkan perkara ini berlaku. Dan of course pembesaran haram buangan terjadual ini jugalah perkara yang tidak etika. Kalau pemerintahan yang terdahulu mengatakan inilah dia pengkhianat negara, pengkhianat negara kerana apabila mereka tidak memikirkan masalah alam sekitar
atau mungkin rumah dia orang bukan dekat sini, maka berlakulah penggusuran haram buangan terjadual tanpa mengira kesan-kesannya kepada orang lain. Sedangkan kita telah pun mewajibkan kompetensi kepada semua kilang supaya mempunyai seorang pegawai yang perlu menjaga ataupun mengambil tanggungjawab dalam pengurusan buangan terjadual pada setiap kilang. And of course kita melihatkan peningkatan bilangan punca pencemar berbanding dengan bilangan perkuasa. I think this is all the internal issues, but as much as possible, if we have all the commitments from other agency, other party, the rakyat itself, insyaAllah we can as much as possible make sure that our environment is in a good. Okay. Ini merupakan sebagai makluman sahaja kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahawasanya we have yang sedia ada sekarang ini, kita ada 53 yang dalam our sistem inventory kita ada 53 punca yang ditetapkan itu kilang getah asli mentah yang semakin menyusut lah kemudian kita ada 464 kilang kelapa sawit mentah kerana bekalan minyak makan kita sangat bergantung kepada kilang ini. Projek-projek yang punya kelulusan EIA sebanyak 1,035 projek, dan premis, kita katakan premis yang bukan ditetapkan because the kilang getah yang kelapa sawit itu kita panggil premis yang ditetapkan, but this is all the kilang yang berada di dalam inventory kita, 75,000 kilang berbanding dengan 1,400 tengok pasal. Ini bukanlah, number ini bukanlah kita membenarkan pihak kilang mengambil kesempatan ke atas apa yang berlaku, tetapi inilah kesedaran yang kita cuba nak sampaikan supaya kita bersama-sama dalam menjaga alam sekitar. Tidaklah boleh kita hanya mengharapkan bilangan penguasa yang semakin tinggi, semakin banyak dan semakin yang kita mengharapkan ini, tetapi kita nakkan komitmen daripada semua pihak untuk bersama-sama dengan kita. Kalau nak menjalankan aktiviti ekonomi itu, kalau kita nak kategorikan sebagai sustainable development, maka perlulah mengambil kira semua perkara, especially alam sekitar, kerana alam sekitar ni tidak boleh ditipu. Walaupun you menyorok di dalam hutan banat, akibatnya ataupun dia signifikan dia akan keluar melalui sungai yang diakses oleh orang ramai. Begitu juga dengan pembuangan bahan-bahan kimia, agaknya rasa menyorok buang dalam sewer line, tetapi akhirnya keluar juga ke sungai yang beri akibat kepada rakyat lain tidak mendapat bekalan air. Dan kita punya 399 yang berdaftar premis yang ditetapkan, yang mana inilah premis-premis yang dilesenkan dan perlu menjalankan tanggungjawab mereka dalam menguruskan buangan terjadual. Ini yang kita telah ni, dan mereka ini perlu merawat dan juga mengitar semula atau memperolehkan kembali bahan-bahan yang boleh diguna semula. Ini juga adalah menuju kepada sirkular ekonomi, membantu ataupun merangsang sirkular ekonomi. Dan of course, kenderaan bermotor yang berdaftar di Malaysia ini sebanyak 27 juta kenderaan. 27 juta kenderaan, di mana kelepasan asapnya dikawal selia oleh Jabatan Alam Sekitar. Alright, okay, inilah yang berlaku. Saya kongsikan di sini apa yang banyak yang berlaku Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan rasakan daripada 365 hari, mungkin we have all this, whereby in 2018, 2019 is quite well, 2020 because all the activities being stopped by the pandemic. So inilah yang berlaku. Tetapi kalau dibandingkan dengan udara bersih yang kita hadapi tiap-tiap hari, secara umumnya keadaan adalah baik. Secara umumnya keadaan adalah baik. Nah, ini adalah keadaan-keadaan yang terpencil ataupun is not called the transboundary haze, whereby the whole country being affected. Itu pun ada di sebalik bukit sana mungkin dalam keadaan yang baik. Tapi kalau kiri kanan Sabah dan Sarawak terbakar dan juga Indonesia pun terbakar, Kalimantan terbakar, maka the whole country will be affected by the transboundary haze.
Tetapi sekiranya berlaku pada tempat-tempat kediaman masing-masing, sebenarnya tempat-tempat pembuangan sampah yang haram, yang terbakar, maka itu merupakan pencemaran yang sangat terpencil. Bukan terpencil, maksudnya di situ saja, dan merebak ke seluruh negara. So basically I would say that keadaan udara kita adalah baik, alright. Pencemaran air, inilah yang berlaku. Other than kilang-kilang yang kita mengharapkan mematuhi standard-standard yang telah kita tetapkan, masih lagi berlaku kepada kilang-kilang yang tidak mempunyai hati, tidak merasakan alam sekitar itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Sama juga macam alam sekitar. Apa yang berlaku, contoh saya tunjukkan ialah pencemaran alur sungai di Balakong, samalah ni. Yang ini kes ni memang telah pun didakwa di mahkamah. Saya katakan tadi bahawasanya alam sekitar itu akan menunjukkan ataupun memunculkan apakah yang berlaku pada diri mereka, pada alam sekitar itu sendiri. Macam berlaku di Balakong ni ialah pipeline yang underground pipeline, dan akhirnya sampai ke sungai dan ia disedari oleh orang awam. Itu menunjukkan apabila kita cuba menipu jabatan, sebenarnya ia akan memberi kesan kepada alam sekitar. Yang kita nak cuba ketepikan ini adalah jabatan, tetapi hakikatnya alam sekitar itu akan memberitahu kita apakah yang berlaku padanya. Pencemaran kepada sumber air, kepada yang berlaku di Rawang, di Teluk Gong, Dan inilah usaha-usaha kita sama-sama dengan jabatan lain untuk mengenal pasti, sehinggalah sekarang ini telah pun kita wujudkan satu kumpulan penguatkuasa yang melibatkan PDRM dan juga beberapa agensi lain, especially yang bila melibatkan bekalan air di bawah yang dikenakan Akta SOSMA. Yang kita pun sebenarnya kita sangat meraihkan kerjasama daripada jabatan-jabatan sebegini memberi kesedaran. Ini adalah kesedaran yang paling teruk sekali, yang paling yang paling deterrent sekali, dalam bentuk kesedaran ni, yang paling deterrent sekali kepada pihak-pihak kilang. Alright. Pencemaran tanah ini sebenarnya sama juga apa yang berlaku daripada pelebusan haram, buangan terjadual, juga daripada tapak sampah juga memberi kesan kepada pencemaran tanah. Apabila berlakunya tapak pelebusan sampah haram ni, hakikatnya dia tidaklah sekiranya dari segi keluasan dan sebagainya, this is not a denial statement lah. Kalau tapak pelebusan sampah itu sebenarnya adalah di bawah purview pihak berkuasa tempatan, melainkan ia jatuh di bawah aktiviti EIA. Dan apabila dia terbakar dan ada punca-punca yang menunjukkan bahawasanya ada yang membakar dan sebagainya, ataupun ada tuan tanah tu, maka jawatan alam sekitar akan masuk. Tapi sekiranya dia hanya sebagai tapak pelebusan sampah, it's very difficult untuk menentukan siapakah pesalah dalam hal ini. Normally kita akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan. Bukanlah bila tapak pelebusan sampah itu tidak selesai dan sebagainya, ni semua jawatan alam sekitar. Pengurusan sisa pekerjaan negara itu diuruskan oleh Jabatan Pengurusan Sisa Pekerjaan Negara di bawah Kementerian Perubahan dan Kerjaan Tempatan. Jadi ini yang perlu dibezakan, di manakah peranan-peranan jawatan alam sekitar yang terbentuk di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan juga akta-akta lain. Nampak macam sama tetapi ada perbezaannya di situ. Begitu juga kuari, kuari ni pun perlu diambil kira lah di bawah projek-projek EIA dan sebagainya. Okey. Ini merupakan contoh kes pelebusan haram buangan terjadual yang bukan setakat memberi pencemaran kepada tanah, ia juga memberi pencemaran kepada air. Alright. Ini merupakan satu statistik, of course menunjukkan bahawa statistiknya seakannya menurun, maknanya
Kilang-kilang tambah baik dan kita akan pastikan sekiranya pelaku dijumpai, pelaku didapati, maka tindakan mahkamah akan dikenakan. Dan pelubusan haram, wrong spelling there, I'm so sorry. Pelubusan haram ini didenda, diberikan penekanan denda RM500,000 yang terbanyak buat masa ni, dan kita akan membuat pindaan dari semasa ke semasa, dan juga penjara. Kadang-kadang kita tak boleh fikir bahawasanya dengan melupuskan buangan terjadual tu, tuan-tuan dan puan-puan perlu duduk bersama-sama dengan penjenayah lain. Kan? Adakah itu yang diminta? Kadang-kadang kita sebagai penguatkuasa sangat mengharapkan itu yang berlaku kepada orang-orang yang telah melaksanakan kesalahan. Tapi di pihak judiciary mungkin tak sama dengan orang yang membunuh dan orang yang merogol bagi ataupun yang mengedar dadah dengan penjenayah alam sekitar. Sepatutnya sama. Ya? Kalau membunuh tu mungkin dia bunuh seorang, tetapi kalaulah apa yang berlaku di Sungai Kingkim tu, dia telah menyeksa berapa ratus rakyat jelata kita. Dan berapa ratus rakyat yang telah tidak dapat bekalan air disebabkan oleh syarikat yang telah melupuskan ataupun membuang bahan kimia dan bahan buangan terjadual ke dalam alur air. Inilah dia. Kita tak tahulah sama ada dia tak sedar atau hanya mementingkan ekonomi. Ini juga menunjukkan bahawa kepertahanan yang di-Pertuan Agong dalam masalah rakyat, puncanya adalah satu saja, syarikat yang telah membuang buangan ataupun bahan cemar ke dalam alur air. Mereka tak tahu pun, bukan mereka tak tahu, mereka tak kisah pun sama ada downstream ke upstream ke, they don't care. What they know is that tidak perlu dilupuskan di kilang-kilang yang perlukan kos. Kalau tuang dalam sewer line tu, you don't need much cost. Tak perlu pun, tak perlu. Buang je. Kan? Tetapi implikasinya adalah kepada semua rakyat jelata. Ya? Again, I would say that tidak boleh dikatakan bahawasanya hanya Jawatan Alam Sekitar saja yang perlu memastikan semua mereka yang menghasilkan ataupun menjana buangan terjadual itu mengikut undang-undang yang dikenakan. Ya? Yang ini lebih kepada kesedaran. Kalau tak sedar, enforcement pun memang hakikatnya tidak dapat mencapai. Berapa 72,000 kilang yang menjana buangan terjadual. Alright? Mungkinlah 45% because bukan semua kilang menjana, tetapi hampir semua kilang itu menjana buangan terjadual. Alright. Ini yang berlaku semasa Kim-Kim. Ini merupakan lesson learned kepada semua, kepada rakyat jelata dan kepada yang melakukan perkara ini. Adakah mereka gembira dengan apa yang berlaku? Apakah perasaan mereka? Saya tak pasti, tetapi ini sangat mengecewakan di negara yang maju, di negara di mana orang boleh berfikir untuk mencari wang, orang boleh berfikir untuk membuka kilang, tetapi tidak boleh berfikir kesan daripada kerakusan mereka kepada rakyat dan juga pada alam sekitar. Ini menunjukkan usaha-usaha kita dan komitmen kita semenjak daripada tahun 2017 hinggalah ke 2019. The latest published data menunjukkan peningkatan keduduhan daripada 3.8 juta kepada 5 juta, 5.2 juta lebih kurang denda daripada kes-kes yang telah sabit kesalahan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling. As much as possible, we are working hard. We will make sure that all the offence dibawa ke mahkamah. Itu memang sebagai sebahagian daripada tugas kita. Kalau zaman COVID ni, ada kilang-kilang tak bagi kita masuk ke kilang mereka sebab mereka beroperasi, tapi mereka kata nak mengelakkan kes. Of course, what are you trying to hide actually? Dan adalah hak kita untuk masuk, untuk memeriksa ataupun bukan itu saja,
apakah yang berlaku sebenarnya, cara-cara kita menjalankan penguatkuasaan. Dan ini juga merupakan compound yang telah kita keluarkan, semakin tahun semakin meningkat, sama ada kesalahan itu disedari oleh jabatan ataupun rakyat ataupun pekilan-pekilan itu tidak sedar apa yang mereka lakukan. Saya rasa tak mungkin mereka tidak sedar, mereka cuba mengambil kesempatan. Kena fikirkan bahawa kesempatan yang diambil itu sebenarnya telah merosakkan alam sekitar kita. This is compound tadi apa? Okey, pencemaran air disusul pencemaran air. Yang ini yang di compound yang secara umum daripada kenderaan yang tidak yang telah melepaskan asap yang tidak mematuhi had-had yang telah ditetapkan, yang itu patut di bawah atas kita sehinggalah pengurusan buang anti cadar. Ya. Alright. Itu tadi mengenai bagaimana. Saya nak ceritakan dulu ni, nak bagi sedar tu, saya cerita apakah yang berlaku dalam negara kita. Now, apa yang kita ada? Of course kita ada perintah EIA. Dan dalam pada itu, pihak-pihak berkuasa tempatan dalam meluluskan projek juga seringkali merujuk Jabatan Alam Sekitar supaya nak bertanyakan sama ada kesesuaian mereka untuk meletakkan setiap kilang tu di mana dan sebagainya. Of course, kita juga akan memberi input mengikut apa yang termaktub di bawah atas kita. Kita ada jadual pertama dan jadual kedua, kebezaannya adalah satu tu lebih terperinci yang diproses oleh ibu pejabat dan yang keduanya itu akan diuruskan oleh Jabatan Alam Sekitar Negeri. Dan tidak mengira sama ada jadual pertama atau jadual kedua. Of course jadual kedua itu lebih kompleks, tetapi beratnya impak itu perlu sama berat digarapkan. Sama digarapkan. Di dalam kedua-dua jadual, tidak ada satu yang lebih ringan daripada satu yang lain. Cumanya proses dan prosedur tu. Mungkin jadual kedua ini lebih banyak merentas negeri ataupun yang melibatkan perkara yang lebih kompleks. Tetapi tidaklah kata jadual pertama itu lebih ringan. Kedua-duanya perlu diberi perhatian dan perlu dipastikan bahawasanya laporan yang dinyatakan, laporan yang disediakan oleh pemaju itu sendiri melalui perunding mereka, apa saja yang dipastikan yang mungkin berlaku itu telah pun disediakan secara awalnya atau secara perancangannya, apa the mitigation of every impact that possible from the project. Ini adalah satu pledge. Tetapi ramai juga yang dapat kelulusan bertutup buku, just do whatever they want to do. Inilah dia yang memberi kesan kepada alam sekitar, kan? Tetapi kalau hanya mengharapkan penguatkuasa untuk datang dan melihat dan menunggu setiap projek itu bergerak, maka tidak adalah kesedarannya di situ. Tidak adalah alam sekitar itu tanggungjawab bersama. Yang penting hanyalah poket-poket yang perlu diisi. Yang itu yang kita sangat rasa kecewa tentang tanggungjawab daripada semua pihak dan pemain-pemain ataupun penggalak ekonomi di luar sana. Dan ini merupakan satu pencapaian kita pada tahun 2020. Ini bukanlah data yang mutakhir. This is still a rough figure. The final will be published in our environmental quality report, environmental laporan annual report kita mengenai the detail of the figures that I'm sharing here. Alright. Dan dalam pada kita menjalankan penguatkuasaan mengikut jadual kita, tuan-tuan perlu ingat kita tidak bertindak hanya dengan aduan sahaja. Salah konsep tu. Kita mengenai 3 cara. Kita ada jadual kita di mana kita memberi fokus kepada kilang-kilang yang telah diberi notis arahan ataupun kilang-kilang yang diadu atau kilang-kilang yang pernah buat kesalahan. Itu sebagai satu program keutamaan kita yang kita telah programkan sepanjang tahun mengikut kawasan masing-masing, dan juga kita akan memberi keutamaan kepada aduan-aduan yang kita terima, dan of course kita ada self-regulation, guided self-regulation. Kita telah keluarkan semua garis panduan apa yang perlu direport, dan kita mengharapkan 7 elemen utama ini perlu ada pada setiap kilang. Perlu ada polisi alam sekitar, kena ada bajet yang tidak ada had sepatutnya. Kita perlukan jawatankuasa pemantauan alam sekitar di dalam setiap kilang.
kita kena ada environmental facility, kena ada environmental facility maksud you have to have a treatment system untuk udara, untuk air, untuk buangan terjadual. Of course, kompetensi alam sekitar ini telah pun diwajibkan di dalam akta kita. Kalau nak ikutkan semua, every each of this, semuanya ada termaktub dalam akta kita dan kita garapkan di dalam self-guided regulation supaya sendiri kilang-kilang sendiri mesti sedar inilah dia komitmen, dan komitmen itu mestilah diletakkan di dalam dokumen. Tidak ada orang yang cakap ya saya sedar tanpa menunjukkan perbuatan mereka atau menunjukkan hasil mereka. Yang kena ada output daripada kesedaran itu sendiri. Bagaimana? Ini yang kita telah bantu. Kita bantu untuk memastikan apakah isu-isu atau apakah perkara yang perlu diaplikasikan pada setiap kilang dalam menunjukkan komitmen tuan-tuan dan puan-puan dalam mematuhi akta itu sendiri, ya. Itu dari segi penguatkuasaan secara khususnya di bawah akta. Dan sekarang ini saya akan kongsikan program-program kesedaran. Masya Allah. Sorry for the wrong spelling again. We have a few significant ataupun signature event yang telah kita jalankan setiap tahun. Ya, kita ada Hari Bumi Sedunia, our Earth Day, yang mana kita raikan, yang kita sharekan melalui our media sosial, ya, disebabkan pandemik ini. Kalau tidak, kita akan adakan program-program di sekolah, di kilang-kilang dan sebagainya, dan juga kita juga mempunyai World Environment Day yang juga baru-baru ini we have a webinar ni, dan Hari Ozon yang akan kita sambut 16 September tak lama lagi, dan juga Hari Alam Sekitar pada 21 Oktober tiap-tiap tahun. Dan kita mengharapkan setiap individu ataupun setiap kilang bersama-sama meraihkan program-program yang kita adakan ini. Ya, ini merupakan program-program yang secara khususnya di bawah program bahagian saya, iaitu pendidikan dan kesedaran serta. We have e-museum yang boleh diakses oleh rakyat, oleh orang awam. Of course, please like our Facebook dan juga our Instagram for you to know banyak lagi program-program dan updates terkini oleh Jabatan Alam Sekitar. Kita ada banyak webinar yang kita rancang dan kita telah laksanakan, yang tuan-tuan dan puan-puan boleh sertai sama juga dengan program hari ini, ya. Dan we have our electronic ataupun environmental knowledge management center yang you boleh access secara online. Kita ada banyak buku-buku yang boleh dicapai di situ, dan kita punya program sekolah lestari, dan saya memanggil semua tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama dengan kita meraihkan sekolah-sekolah yang mungkin berada berhampiran dengan tempat tuan-tuan, untuk sama-sama meraihkan dan memastikan bahawa anak-anak kita di sekolah juga melaksanakan perkara-perkara yang berkaitan dengan pemeliharaan alam sekitar. Alright. Dan e-waste, ya, e-waste we are actually melancarkan hari pengumpulan e-waste pada tiap-tiap hari Sabtu. Ini telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri KASA, ya, dengan matlamat untuk menyemai kesedaran dan kalangan masyarakat mengenai kesan pembuangan perkasan elektrik. Dan ini saya harapkan semua kilang-kilang juga akan membuat program ni untuk kaki tangan tuan-tuan dan puan-puan. Dan boleh pledge kepada kita. Beritahu saya at the end of this slide akan ada email saya. Emailkan kepada saya aktiviti yang telah tuan-tuan dan puan-puan lakukan dalam mengumpul e-waste. Dan kita juga ada apps yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan penerima-penerima ataupun kilang-kilang yang boleh menerima buangan tuan-tuan melalui apps tersebut yang dipanggil My E-Waste, ya, yang telah pun kita lancarkan last March atau last April, supaya dapat diakses oleh seramai mungkin rakyat, ya, untuk memastikan e-waste ini dibuang di tempat yang sesuai. So I'm not going to tell about e-waste, but of course e-waste is part of our schedule waste, yang mana ia sangat berbahaya sekiranya tidak diuruskan dengan baik. Ya, ini adalah juga komitmen kita di peringkat antarabangsa. Ya, di antara peringkat antarabangsa seperti Basel Convention
banyak atau berbincang mengenai bagaimanakah e-waste ni sepatutnya diuruskan dan juga apakah langkah-langkah yang boleh dibuat dan juga menghalang negara-negara maju untuk tidak menghantar kepada negara-negara membangun seperti Malaysia. Alright, informasi lanjut dia tuan-tuan boleh pergi ke household e-waste, ada banyak information di situ, ada banyak posters and website that you can share with your staff, right? Untuk memastikan bahawasanya e-waste ini dilupuskan dengan cara yang terbaik, ya, supaya ia tidak memberi kesan kepada alam sekitar. Dan juga ini merupakan, dan saya juga mengharapkan komitmen daripada semua yang hadir di sini supaya melaksanakan kempen menanam 1 juta pokok towards 2025. It's only 4 years to go. Dan Jabatan Alam Sekitar adalah sebahagian daripadanya. Ianya dilancarkan oleh KETSA, mana Perdana Menteri kita sendiri yang melancarkan penanam pokok ke arah 1 juta pokok. Okey, itu dia dengan objektifnya. Ini juga merupakan sebahagian daripada Sustainable Development Goal, ya, dan kita tidak mahu tertinggal daripada di peringkat antarabangsa. Sumbangan kita, we try to act locally but we think globally. Inilah dia sumbangan kita dan kita mengharapkan sasaran ini akan berjaya. Dan bukan setakat kita mewawarkan, dan siapa saja yang mendengar di sini, dan saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan committed dan akan bersama-sama dengan kita untuk menanam sebanyak mana pokok supaya dapat menyumbang ke arah sasaran negara, ya. Alright, di Jabatan Alam Sekitar sendiri, of course kita ada Rakan Alam Sekitar yang kita telah lancarkan pada tahun 2009. Hakikatnya dulu kita mengharapkan bahawa semua rakan alam sekitar kita akan membantu mengadu kepada kita ataupun memberitahu kita apa yang berlaku di luar sana. But towards now, of course, berkembangnya rakan alam sekitar ni, kita mengharapkan sama-samalah tuan-tuan dan puan-puan membudayakan amalan hijau ataupun amalan alam sekitar, seperti tuan-tuan menjalankan program pengutipan e-waste ataupun menjalankan menanam pokok. Inilah dia, kita nak cuba budayakan sorting your waste. Tidak perlulah kata apabila kita menjalankan program kesedaran ini kena fokus kepada atas kualiti alam sekitar, tidak. Apabila kita menjalankan program kesedaran, it has to be big, it has to be wide, dan tak ada sempadannya di situ. Dan buat apa saja, sisa plastik, menanam pokok, e-waste, apa saja, recycling, sorting your waste, everything that contribute to the kelestarian alam sekitar. Okay, again, I conclude bahawasanya peranan JAS perlu disokong oleh semua rakyat, semua agensi kerajaan, semua kilang, syarikat dan sebagainya, untuk sama-sama kita memastikan bahawa kelestarian alam sekitar ni untuk kesejahteraan masa kini, masa hadapan dan selamanya. Thank you everyone.